الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana masih beri kita peluang, ruang dan juga masa untuk meneruskan pembelajaran kita, untuk meneruskan PDPR kita masing-masing, insya-Allah. Alhamdulillah, hari ini insya-Allah kita akan belajar qiraat amali. Qiraat amali. Jadi sebelum tu harap anak-anak sebelum mula pembelajaran dapat harap membaca doa sendiri untuk meneruskan pembelajaran kita supaya diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baca doa Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Pun tak apa, ikutlah doa yang boleh dibaca oleh anak-anak sendiri. Okey, baca doa diri sendiri masing-masing ya. InsyaAllah hari ini kita akan sambung ayat 216, sambungan ayat 216 minggu lepas. Minggu lepas 216, hari ini kita sambung balik ayat 216 surah Al-Baqarah. Wa'asa. Okey, sambung ayat yang ke 116, separuh kedua. Separuh pertama kita telah belajar minggu lepas, iaitu wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Pertama kali mari kita tentukan khilaf yang terdapat pada ini. Khilaf saja dulu, lepas itu kita akan bincangkan secara detail khilaf pada kalimah tersebut. Jadi kalimah yang pertama adalah wa'asa. Wa'asa merupakan zawatil ya. Wa'asa merupakan zawatil ya, ada yang baca fathah, taklil dan juga dengan imadah. Yang kedua, wa'asa'an. Wa'asa'an huruf bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Huruf bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah dipanggil mak munfasil. Mak munfasil iaitu mak yang terpisah. Huruf bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah, mak munfasil. Kalimah yang ketiga adalah syai'a. Syai'a ada yang baca dengan qasar, tawassud, baca dengan tawassud, mad dan juga baca dengan saktah. Seterusnya kalimah wah, syai'an wa, iaitu tanwin bertemu dengan waw. Tanwin bertemu dengan waw iaitu tarkil gunnah bagi khalaf. Seterusnya kalimah wahwa ada baca dengan mati pada ha, wahwa. Seterusnya syarrul lakum mijamak bertemu dengan huruf biasa. Mijamak bertemu dengan huruf biasa. Begitu juga kalimah yang terakhir adalah wa antum. Wa antum mijamak bertemu dengan huruf biasa juga. Jadi seterusnya kita akan lihat khilaf secara detail pada kalimah-kalimah tersebut. Baik, kalimah yang seterusnya. Kalimah yang pertama, kita lihat kalimah secara detail. Kalimah yang pertama adalah wa'asa. Wa'asa merupakan dipanggil zawatil ya. Zawatil ya, wa'asa. Warsh baca dengan bil fathah wa taqlil. Wa'asa, 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 taqlil. Wa'asa an taqra'u. Seterusnya hamzah dan kisai baca dengan imalah. Hamzah dan kisai baca dengan imalah. Wa'asi, wa'asi, wa'asi. Itu hamzah dan juga kisai. Seterusnya ini zawatil ya. Seterusnya huruf mat bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah dipanggil mak munfasil. Mak munfasil ataupun mak yang terpisah ni. Okey, mak munfasil macam biasa, insya-Allah kita semua telah ingat. Pertama sekali baca dua harakat saja. Baca dua harakat saja, iaitu al-bi dengan qasar, iaitu Ibn Katsir dan juga Susi. Baca dengan qasar dan tawassud ataupun baca 2 dan 4 adalah qalun dan duri. Qalun dan duri baca dengan 2 4. Seterusnya baca 4 sahaja ataupun dengan tawassud, baca dengan tawassud, iaitu Ibn Amir, Hafs dan juga Kisai. Dan last sekali baca dengan isba' ataupun bil maddi, iaitu Warsh dan juga Hamzah. Warsh dan juga Hamzah baca dengan pada 6 harakat. Okey, harap-harap semua telah ingat. Itu pada kalimah wa'asa baca dengan qasar sahaja, iaitu Ibn Katsir baca qasar dan tawassud, qalun dan duri. Seterusnya baca dengan tawassud sahaja, Ibn Amir, Hafs dan Kisai. Last sekali Warsh dengan Hamzah baca dengan bil isba'. Adalah syai'a. Kalimah seterusnya adalah kalimah syai'a. Pada kalimah syai'a
Warsh baca dengan bitawasud wal mad syai'a. Khalaf baca dengan saktah saja syai'a. Okey, khalat baca dengan saktah dan saktah bikhilaf. Itu baca saktah dan tidak. Maknanya baca syai'a biasa dan juga pertama sekali. Yang kedua, yang pertama baca dengan syai'a saktah. Yang kedua baca dengan biasa macam selain daripada wash, khalaf dan khalat. Syai'a tanpa saktah. Seterusnya syai'an wa tanwin bertemu dengan waw, tanwin bertemu dengan waw, khalaf baca dengan bitarkil gunnah. Khalaf baca dengan bitarkil gunnah. Syai'aw wahwa. Syai'aw wahwa. Syai' di saktah, aw wahwa dibaca dengan tarkil gunnah, iaitu idgham sahaja. Idgham bila gunnah. Syai'aw wahwa. Kalau dengung syai'aw wahwa. Begitu dengung. Tapi tanpa dengung dia panggil syai'aw wahwa khairul lakum. Memasukkan huruf tanwin tersebut dalam wa. Syai'aw wahwa khairul lakum. Seterusnya macam biasa kita belajar minggu lepas pada kalimah wahwa. Minggu ni sama saja dengan minggu lepas, iaitu wahwa. Wahwa ataupun fahwa, baik qalun, ab'am dan kisai baca dengan sukun ha. Wahwa. Sukun ha qalun, ab'am dan juga kisai baca dengan bisukunil ha. Wahwa. Al-baqun bi dhammil ha. Wahwa. Bi dhammil ha. Wahwa. Okey, seterusnya lakum, lakum dan juga antum, iaitu minjamak. Minjamak bertemu dengan selain pada huruf hamzah. Jadi qalun baca dengan dua wajah saja, silah sukun dan silah, iaitu mati dan juga sambung. Yang kedua Ibnu Katsir baca dengan silah sahaja. Ibnu Katsir baca dengan silah sahaja. Baik, selesai untuk secara detail khilaf-khilaf yang terdapat pada separuh kedua ayat 216 tersebut. Jadi seterusnya kita akan buat qiraat jamak. Okey, untuk memudahkan qiraat jamak tersebut, kita keluarkan semua khilaf-khilaf yang ada dan kita boleh tentukan cara bacaan siapa yang dahulu dan siapa yang kemudian bagi qurra' tersebut. Pertama sekali wa'asa, wa'asaan, syai'a, syai'an wahwa, lepas tu wahwa syarrul lakumu wa antumu. Ini menjamak dua-dua. Saja Ustaz pisahkan supaya nampak lebih jelas. Okey, kaedah yang pertama bagi jamak, tentu kita telah ingat. Pertama sekali, kaedah jamak, pastikan khilaf tersebut bermula dengan wajah pertama adalah bagi qalun. Ini anda nak kena ingat, wajah pertama sudah pasti bagi qalun. Baik, wajah pertama adalah qalun. Qalun wajah pertama, dan di situ juga merupakan wajah pertama bagi qalun, iaitu kaedah qalun yang pertama. Kedua dan tiga tu kita akan ikut lepas ni. Wajah pertama adalah qalun, wajah seterusnya akan ikut kaedah qalun dahulu dan berubah start bermula daripada belakang ni. Antum dulu, syarrul lakum mahwa. Begitulah seterusnya. Jadi pastikan ingat kaedah pertama adalah qalun. Mula-mula wajah pertama adalah bagi qalun. Wajah kedua bermula daripada belakang. Okey, baik, ini wajah pertama qalun dan juga ab'am dimasukkan masuk sekali dengan qalun disebabkan ab'am dia boleh baca dengan dua harakat juga pada mak munfasil, kecuali duri sama dengan qalun juga baca dengan qasar dan tawassut pada wa'asa. Jadi qalun, ab'am, qasar dan juga sukun pada wahwa. Qalun, ab'am dan kisai sahaja baca dengan wahwa, sukun ha. Baik, untuk wajah yang kedua, kita akan mula melihat daripada belakang ni. Wa antum baca dengan silah, boleh? Tak lagi sebab ada depan syarrul lakum, wajah silah boleh tidak boleh? Ya, sudah boleh untuk bagi qalun wajah kedua. Baik, qalun baca qasar sini, sukun di sini, silah di sini. Mana perubahan yang pertama adalah pada silah di sini. Bermula silah di sini akan berubah seterusnya. Baik, qalun sebagai saja sebab Ibnu Katsir walaupun silah juga di sini, tapi Ibnu Katsir baca dengan dhammah pada wahwa. Jadi untuk wajah yang ketiga, lepas berubah pada wahwa syarrul lakum, tiada perubahan lagi. Ibnu Katsir tidak boleh baca sekiranya tidak berubah di sini. Jadi lepas Ibnu Katsir tidak boleh baca sebab tiada perubahan di sini, kita akan bergerak daripada syarrul lakum
kepada kalimah wa huwa, pada kalimah wa huwa. Nak baca dengan dhammah boleh tak? Tidak boleh. Dengan qasar di sini. Ya, boleh bagi Ibn Katsir. Ibn Katsir akan baca dengan qasar di sini masih kekalkan, cuma berubah di sini bagi Ibn Katsir. Baca dengan dhammah dan belakang ni akan ikutlah sebab perubahan hanya di sini. Tadi perubahan di silah di sini bermula. Yang kedua berubah pada dhammah pada wa huwa bagi Ibn Katsir. Okay, kita akan ikut turutan, lihat turutan. Dia akan berubah bermula daripada belakang ni sampai ke hadapan ni. Gitulah. Dia bukan adalah penaik gini, tapi dia adalah keturun. Adalah keturun. Tak boleh. Okey, dia hanya bermula ke atas, turun ke bawah, turun bukit. Maknanya. Perubahan bermula daripada belakang. Turun. Kita akan tengok. Okey, wajah yang keempat. Untuk menunjukkan wajah keempat, di sini dhammah. Di sini dhammah. Tiada lagi yang boleh baca. Jadi kita akan bermula bergerak daripada dhammah sini kepada syai'an wa huwa. Tidak boleh. Syai'an juga tidak boleh. Seterusnya pada wa'asa. Perubahan pertama pada wa'asa di sini. Bila berubah di sini, siapakah yang mula-mula baca dengan tawassut? Dia akan ikut qasar tawassut. Jadi tawassut yang pertama adalah bagi siapa? Qalun. Betul. Okey. Yang lepas berubah di hadapan tu, berubah pula di wa'asa di hadapan ni. Jadi tawassut pertama bagi qalun dan juga duri abi am. Baca dengan tawassut wa'asa wa huwa dengan sukun. Baik, seterusnya kita akan mula lihat di belakang ni pula. Dia akan start mula di belakang. Di sini baca 4. Di sini kekal dengan hilah 4 untuk menentukan wajah ke hudud. Kita sepadan dulu. Okey. Untuk menentukan wajah seterusnya, di sini berubah bermula tawassut. Okey. Bila di sini berubah, depan tak berubah lagi, kita akan lihat bermula daripada belakang. Okey, bermula daripada belakang. Siapa yang baca yang seterusnya? Ya, dia akan start mula sini. Wa antum baca dengan silah, tak boleh lagi. Syarul lakum baca dengan silah, boleh atau tidak boleh? Ya, sudah tentu boleh bagi siapa? Betul. Bagi qalun. Bagi qalun, dia akan baca dengan tawassut. Sini, ia perubahan di sini mula. Lepas tu dia akan start berubah dari belakang. Iaitu baca dengan silah di sini pula. Okey. Juga sukun. Okey, seterusnya. Ni qalun wajah keempat. Biasanya qalun akan ada 4 wajah sekiranya ada mad munfasil dan juga ada silah menjamak. Baik, seterusnya qalun tawassut di sini. Okey. Wajah kelima qalun. Kita lihat lagi untuk membuat wajah keenam. Untuk mengadakan wajah keenam, kita lihat bermula daripada belakang. Okey, silah-silah nak baca tanpa silah pula. Nak baca tanpa silah. Bagi lepas silah-silah nak baca tanpa silah tidak boleh sebab di hadapan ni ada sukun. Jadi dia akan bermula hilah. Begitu juga dia akan bermula start daripada belakang. Silah dia pergi sini. Sekarang kita taruh di sini untuk wajah kelima bagi qalun. Jadi sudah tiada ada silah di sini, kita akan bergerak ke sini pula. Okey, bila bergerak ke sini, Allah wudhunya korang adik, sapu dulu. Sapu dulu. Okey. Untuk menentukan khilaf seterusnya, kita akan bergerak daripada silah ni kepada sukun ni. Nak baca dengan tawassut dengan dhammah. Boleh atau tidak boleh? Ya, boleh bagi Ibn Amir dan juga Asim. Boleh bagi Ibn Amir, Asim baca dengan tawassut dan juga dhammah. Dia berubah di sini. Baik, untuk wajah yang seterusnya, lepas habis di sini, daripada syai'an wa huwa, nak baca khalah tidak boleh. Syai'an nak baca wash tidak boleh. Baca dengan kisah juga tidak boleh. Kita akan bergerak bermula berubah di sini lagi. Sebab qasar, seterusnya tawassut, seterusnya kepada mad. Jadi mad yang pertama adalah bagi mad, dua orang baca mad, iaitu di situ, iaitu wash dan juga hamzah. Jadi dia akan lihat ikut turutan imam. Pertama sekali bagi warsh. Ya. Wajah ke-6, wajah ke-7 adalah bagi warsh. Sebab apa warsh boleh tukar kepada mad di sini?
Sebab pada wa'asa ni Warsh boleh baca dengan dua wajah. Pada kalimah wa'asa, Warsh boleh baca dengan dua wajah, iaitu fathah yang pertama, iaitu sama dengan huruf-huruf lain. Yang kedua baca dengan taklil. Jadi perubahan yang pertama bagi Warsh adalah mat di sini. Depan ni sama lagi, jadi berubah ni di sini saja lagi. Maknanya pada kalimah wa'asa'an. Belok tu nak ke mana? Okey, pada mat di sini, seterusnya belakang ni ikutlah turutan qiraat Warsh. Iaitu Warsh wajah pertama dengan mat dengan tawassut, di sini dhammah. Begitu juga wajah seterusnya kita akan ikut terus kepada Warsh. Sebab oleh Warsh dia ada khilaf lagi satu lagi pada tawassut di sini dibaca dengan mat pada syai'ah. Oleh yang demikian, baik, wajah ke-8 masih lagi Warsh sebabkan oleh perubahan di sini, iaitu Warsh daripada tawassut dia naik kepada mat pada syai'ah. Tawassut naik kepada mat pada syai'ah. Jadi Warsh wajah kedua di sini, iaitu wajah ke-8 semua sekali mat dengan dhammah. Seterusnya nak meneruskan bacaan lagi sudah tidak boleh sebabkan di sini mat. Orang lain tidak boleh baca sebab baca mat hamzah dibaca dengan imalah pada wa'asa. Jadi oleh demikian kita akan bergerak daripada sini ke hadapan ni pada kalimah wa'asa dengan taklil dahulu bagi Warsh. Sebab ikut turutan Warsh dahulu di sini. Warsh baru dengan hamzah baca dengan imalah. Taklil bagi Warsh. Ini bukan wajah ketiga bagi Warsh. Wa'asa, taklil, mat, tawassut, dhammah. Wajah ke-10 juga diteruskan Warsh disebutkan oleh Warsh. Ada dua wajah di sini pada tawassut dan juga mat pada syai'ah. Taklil, mat, tawassut, mat. Okey, wajah 10 Warsh baca dengan taklil, mat, dhammah. Maknanya wajah ke-10 bagi Warsh. Bukan wajah terakhir bagi Warsh, iaitu 4 wajah sahaja. Jadi untuk meneruskan kaedah yang lain, wajah yang seterusnya adalah di sini taklil berubah kepada imalah, iaitu yang mula-mula bagi khalaf dengan khalad. Khalaf dengan khalad kita lihat belakang berbeza atau tidak? Ya, sudah pasti berbeza, terutama sekali ada pada kalimah syai'aw wa huwa, khalaf baca dengan tarkil ghunnah, manakala khalad baca dengan bi ghunnah. Pada syai'an khalaf baca dengan saktah saja, khalad baca dengan saktah dan da. Jadi wajah seterusnya kita memilih khalaf disebabkan oleh turutan imam. Ya, khalaf, imalah, mat, saktah, tarkil ghunnah, dhammah. Wajah seterusnya bagi 11, 12 adalah juga bagi khalad. Seterusnya adalah bagi khalad. Baca dengan imalah, mat, saktah dahulu. Di sini baca dengan ghunnah, dhammah. Jadi wajah yang ke-12, wajah yang ke-13 adalah wajah kedua. Wajah yang ke-13 adalah wajah kedua bagi khalad, iaitu imalah di sini, mat dan juga tarkil saktah di sini, tanpa saktah di sini. Baik, wajah yang terakhir adalah bagi Kisai. Sebab ikut turutan imam. Imalah semua sekali habis. Last sekali Kisai baca imalah di sini, tawassut tanpa saktah dah. Sebab hari ni Ustaz nak membezakan khalad baca saktah dan tidak. Kosong ni baca biasa sahaja. Dan juga sukun pada dhammah pada sukun pada kalimah wahwa. Baik, last sekali kita akan baca cara jamak. Kita akan baca cara jamak iaitu mula wajah pertama sehingga wajah ke-14 bagi ayat separuh ayat yang ke-216 tersebut. Baik, mari kita baca ayat wa'asa an tuhibbu syai'an dengan jamak. Wajah pertama qalun, iaitu qasar dan sukun. Qasar dan juga sukun. Wajah pertama bagi qalun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. Wajah pertama. Wajah yang kedua baca dengan silah bagi qalun. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
Tu kolon. Wajah ketiga bagi Ibn Katsir. Beza dia dhammah pada wahwa. وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Baik, itu wajah ketiga Ibn Katsir. Wajah keempat, kolon, turi, ab'am, tawassut dan sukun. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. Itu wajah ke tiga kolon. Wajah keempat kolon dan juga ab'am. Wajah kelima kolon seorang saja, tawassut dan juga silah. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Baik, habis di situ. Wajah keenam adalah bagi Ibn Amir dan juga Asim. Ni harakat tawassut dhammah pada wahwa. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Seterusnya wash dengan mat tawassut syai'a. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Seterusnya syai'an dengan hendak harakat. شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Seterusnya wa'asa dengan taklil. Wajah ke-9 wa'asa dengan taklil. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Wajah ke-10 syai'an dengan 6 harakat. شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Itu wajah ke-10 bagi wash. Seterusnya kita ambil khalaf pula dengan taklil pada dan juga saktah. Taklil, imalah, mat, saktah, tarkil ghunnah. وعسى أن تحبوا شيء أو وهو خير. Salah. وهو عليه. وعسى أن تحبوا شيء أو وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Seterusnya khalat dengan saktah pada syai' wahwa la. شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Seterusnya khalat syai'an dengan tanpa saktah. شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Seterusnya Kisai baca dengan wa'asa dan juga 14 wajah la sekali. وعسى أن تحبوا شيئا وهو خير وهو. وعسى أن تحبوا شيئا salah pula ni, sekali lagi. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Okey, selesai ke 14 wajah. Jadi ada silap tu, pastikan betulkan bacaan tersebut. Kalau boleh nak baca sendirilah. Okey, baik. Seterusnya habislah untuk pelajaran kita hari ini. InsyaAllah diharapkan ada anak-anak semua dapat menyalin sebuah nota dan dapat mempraktikkan jamak di sini. Jadi insyaAllah jumpa lain kali dan kita teruskan kira kita walaupun secara PBR. Wa ila liqa. Wassalamu
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.